Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang diringkaskan oleh Imam Qurtubi. Dan kita sampai hari itu pada kitab Taharah, sampai pada bab berkenaan dengan cahaya ataupun tumpuk putih dan belang putih pada tangan dan kaki seorang itu daripada kesan wuduk. Kesan wuduk, yang mana kita baca hadis yang ke 185. Okey, dalam hadis berkenaan kita baca itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah datang pada satu perkuburan dan Rasulullah SAW berkata, Assalamualaikum dara kaum mukminin, keselamatan ke atas kamu negeri orang-orang yang ada tempat, orang-orang yang kampungan, orang-orang yang kaum yang beriman. Dar tu boleh jadi kampung, boleh jadi rumah, boleh jadi tempat tinggal. Dia kata kalau wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami sesungguhnya kami dengan izin Allah di negeri akhirat Allah Taala, kami dengan kamu ni akan mengikuti atau menyusuri. Okey, dan kita terangkan itu berkenaan masalah insyaallah tadi bukan maksud dia kerana tak mati, tapi untuk minta dia kata kedudukan orang-orang berkenaan melafazkan insyaallah tadi pada benda, hatta benda wajib sekalipun kita kena lafazkan insyaallah. Ini masalah istisna yang diajarkan dalam Quran Karim, macam orang sebut dalam Quran dan surah Kahfi surah Al-Kahfi, bila Allah terang kepada Rasulullah SAW supaya sebut insya-Allah. So sebut insya-Allah tadi lafazkan, jadikan benda yang biasa. 3-4 hari ni ada, bukan 3-4 hari dah berbulan-bulan sebenarnya orang sibuk berkenaan tulisan insya-Allah macam mana. Dia bukan masalah tulisan tu, bukannya ikut Arab, ikut Rumi, ikut sebutan. Kalau tulis IN dia betul jadi insya-Allah pun tulislah, tak ada hal sebenarnya. Ni ada pula insya nanti jadi apa buat Allah lah apalah, wujudkan benda-benda. Nak tulis Arab lah, kalau betul nak tulis tahu tulis Arab. Kalau tulis Rumi ni macam-macam, letak poster lagi naik, kemudian tegur orang, kata sebarkan, jangan tulis salah. Anda tulis bahasa apa? Kalau orang India sebut betul, insya-Allah. Jadi bukan sebab itu kita kata betul. Dia tak boleh. Dia orang tak sebut macam kita. Jadi mungkin tulisan tersebut menyebabkan mereka sebut insya-Allah, gitu kan? Jadi masalah. Kita tak ada masalah. Jadi tak perlu sibuk sangat. Kalau itu Abdullah nak tulis macam mana? Kena tulis Abdullah tau. Nak kata nak ikut sangat, macam-macam benda. Tulis ini salah, tulis itu salah, semua nak jadi ustaz. Ustazah, rotan lah tu. Kan? Belajarlah. Kalau tulis betul tulis Arab. Nak betul tulis Arab. Pasal kita punya adalah sebutan. Bukan masalah tulisan. Tulis penuh lebih baik daripada tulis ringkas. Macam Assalamualaikum, tulis Assalamualaikum dengan askum je. Itulah kita kata kan. Memang kita kata walaupun kita faham orang tu maksudkan apa, kan, dia bagi salam saja, salam. Okey, it's okay. Kan, nak gunakan apa salam, cara para malaikat bagi pada ahli syurga, boleh, tak ada hal. Kan, salamun qaulan min rabbir rahim, kan. Salam dalam syurga dia macam tu je. Salam. Para malaikat akan sebut macam tu. Salam je. Tidak Assalamualaikum boleh. Tapi lah, anda bukan malaikat. Pasal ucapan salam kita adalah apa yang macam mana ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW bila Adam AS dijadikan, dan Bukhari Muslim kan. Kemudian bila Adam AS dijadikan, Allah Ta'ala suruh Adam bagi salam kepada para malaikat, dan Allah Ta'ala kata kepada Adam, dengar apa mereka jawab engkau. Itu menjadi ucapan salam engkau dan juga ucapan sapaan, kan, greetings for you and for your Inggeris lah, untuk engkau dan juga untuk anak cucu engkau, kan, greeting bahasa lain pakai sapa, menyapa. Ucapan sapaan bagi engkau dan juga keturunan engkau. Adam bagi salam Assalamualaikum, para malaikat jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu salam yang diajarkan dalam Islam. So tulislah penuh. Dan dahulu dalam bahasa Arab pun orang ringkaskan sallallahu alaihi wasallam tu, letih nak type salam je. Salam ain mim, salam. Tapi last kali para ulama kata tulislah. Pasal setiap kali kita tulis penuh, orang baca penuh, dapatlah pahala. Itu cerita dia. Kalau kita boleh cakap bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau tak boleh, dan ejaan tu biasalah.
Jadi macam ucapan apa berkenaan dengan apa assalamualaikum, jadi tulisan kan masalah insya-Allah tu saya tengok macam jadi viral sikit dekat dalam WhatsApp dan sebagainya. Orang sibuk, oh ini salah tulisan dan sebagainya. Kita bukan bergantung dengan tulisan itu. Sebutan awak sebut macam mana, sebut betul-betul lah. Kau sebut salah, tulis insya-Allah tapi masih lagi insya betul Allah, salah juga kan, salah juga. Jadi salah sebutan itu tetap salah. Macam kita kata alhamdulillah kan, ha tu ha bukan ha. Kalau ha mim dal kebiasaan hamd kan, hamadah kan, hamadah. Jadi kita tahu kebiasaan milik Allah Taala tak. Dia kata alhamdu h yang ha macam mana, tak ada huruf kan. Sama aja, dan masalah sebutan lah, bukan masalah tulisan. Sibuk salah tulis lah, apalah ini akan menyebabkan bla bla bla. Jadi macam ada apa? Jadi perkataan Yahudi lah. Ada kamus Yahudi ke? Tunjuk tengok. Kan kamus Yahudi bukan kamus Yahudi apa? Art English ke, tunjukkan perkataan tersebut. Barulah betul. Ni kan main tulis je. Terus saya ingat dia dia cerita Pokemon apa. Jadi maksud dia Pikachu ni Tuhan tak ada lah. Apa hal? Kan? Dia bahasa Jepun, Pokemono is actually monster. Itu bahasa Jepun, ini bukan bahasa kita. Kartun-kartun Jepun, dia terjemah bahasa Inggeris. Datang kita jadi pening kepala, aku tak faham betul. Kan. Baik, jadi kita kata Nabi SAW nyatakan insya-Allah kami dengan kamu akan mengikut. Dan Nabi sebut lafazkan lepas tu, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin kalau boleh kita dah lihat, dah jumpa dah saudara-saudara kita. Yang hadis kan. Kemudian bila Nabi kata macam tu, qalu awalasna ikhwanakum, bukan kami ni sahabat-sahabat saudara-saudara kamu, saudara-saudara engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi yang kita para ulama ambil daripada lafaz hadis Nabi yang Nabi kata, aku ingin kalau boleh aku telah lihat saudara-saudara kita, menunjukkan boleh untuk kita mengharapkan, mengimpikan untuk bertemu dengan orang-orang yang utama, orang-orang yang ulama dan sebagainya. Nah, ini yang dimasukkan dengan ikhwan ni atau ikhwah ni, persaudaraan adalah persaudaraan iman yang yakin dan juga cinta yang benar kepada Rasulullah SAW. Dan datang dalam hadis yang kita baca itu, kita tahu bahawa dalam hadis riwayat Imam di lafaz yang lain okey, bahawa Rasulullah SAW menyatakan ikhwani alladhi yu'minu nabi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman denganku tapi tidak melihat aku. Wa yusaddiquna bi risalati, mereka membenarkan terhadap risalahku. Wa lam yalqauni, sedangkan mereka tak jumpa dengan aku. Yawaddu ahaduhum, ingin mahukan seseorang mereka, ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi, kalau boleh mereka nak lihat aku dengan, tak ada bukan tu riwayat lain, saya beritahu yang tengok situ. Okey, jadi yang dia kata kalau ingin seorang mereka ni kalau boleh dia jumpa aku walaupun terpaksa gadaikan keluarga dia dan harta dia. Mana biar habis semua barang dekat dunia asal dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia macam tu sekali. Jadi kita kata memang ni. Tapi ada timbul lepas tu, datang juga hadis yang datang, dia kata inna min waraikum ayyamas sabri, ayyamas sabr. So selepas kamu ni, Nabi kata pada para sahabat, selepas kamu ni ada hari-hari perlukan kesabaran. Fihinna, pada hari-hari berkenaan, misal qabdi al-jamar. Mana orang-orang yang hidup zaman berkenaan, mana nak pegang sunnah, nak beramal sunnah seperti menggenggam bara. Lil amili fihinna, orang yang beramal pada tempoh zaman berkenaan, ajru 50 minkum, pahala 50 orang di kalangan kamu. Okey, hadis ni riwayat Imam Abu Dawud, hadis nombor 4341, Tirmizi 3060, Ibnu Majah 4014. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, mana dia kata, Nabi kata ada sampai satu zaman nanti, zaman perlukan kesabaran. Orang yang beramal pada mana seperti bersabar tu macam bersabar tapi macam menggenggam pada bara api. Dan orang yang beramal di kalangan mereka pada waktu berkenaan sama seperti para sahabat punya amal untuk 50 orang. Okey. Di sini ada yang baca hadis ni dan merasakan bahawa ada di kalangan orang yang datang sesudah para sahabat, ada orang yang lebih afdal dari kalangan sejumlah kecil lah para sahabat, bukan semualah. Mungkin tak akan sama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Auf dan sebagainya, tapi dengan sejumlah kecil para sahabat, maka golongan ni mungkin lebih baik, dia kata. Ni pendapat Dan namun begitu kebanyakan para ulama telah pergi pada bercanggahan dengan pengertian tersebut. Memang kita kata kita punya kedudukan
imannya kita tanpa lihat Nabi ni dahsyat. Dahsyat maksud dia. Mana tanpa lihat, tanpa nampak Nabi, kita kena percaya dengan Nabi. Susah sebenarnya. Tapi dalam begitu, adakah menunjukkan kita ni boleh jadi lebih baik daripada para sahabat? Ini soalan dia. Jadi telah pergi kebaikan para ulama kepada tak boleh, dan bahawa sesiapa yang berdampingan dengan Rasulullah Nabi SAW, dengan Nabi SAW nak gula-gula. Okey. Dengan Nabi SAW, bukan tak boleh batuk-batuk lah. Okey. Okey. Siapa-siapa mendampingi Nabi SAW dan melihat baginda, walau sekali je dia nampak Nabi sepanjang umur dia lebih afdal berbanding siapa yang datang sesudah itu sebenarnya. Dan bahawa kelebihan orang mendampingi Rasulullah SAW ni tidak dapat dicapai dengan amal sebenarnya. Siapa yang jadi sahabat Nabi takkan siapa boleh menandingi kehebatan tersebut. Ini kelebihan Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia nak. Mungkin ada orang kata itu bukan kita pilih. Macam mana orang tu jadi lebih? Macam bila kisah berkenaan dengan orang miskin kan. Dia kata Rasulullah SAW, dia kata orang kaya pergi dengan harta mereka kan, dorang kami solat macam dorang solat macam kami solat, puasa macam kami puasa, zakat macam zakat, jihad macam kami jihad, tapi mereka ada harta untuk sedekah, kami tak ada harta untuk sedekah. Kali pertama diorang tanya, Nabi SAW jawab. Kemudian kali kedua diorang tanya, Nabi kata apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri siapa dia nak. Itu yang kita dengki dengan orang yang ada harta untuk buat benda bukan. Macam juga kita dengan para sahabat yang kita dengki. Kenapalah diorang bukan kita? Jangan. Pasal itu adalah kelebihan aturan Allah Ta'ala. Yang kita kata kedudukan sahabat tadi adalah kedudukan yang termulia selepas para anbiya dan para rasul. Okey. Jadi dia apa? Dan dia kata perkara kedudukan para sahabat ni adalah kita kata kelebihan mereka ni mengatasi siapa saja, hatta kalau sekali je jumpa Nabi sekali je. Ini adalah kebenaran yang tak boleh, yang tak harus untuk siapa-siapa pergi pada maksud yang lain kerana beberapa perkara. Pertama kerana keistimewaan para sahabat menyaksikan dan juga itu menyaksikan Rasulullah SAW, duduk berhadapan Rasulullah SAW dan juga menyaksikan Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga menyaksikan Rasulullah SAW, dapat saksikan Rasulullah SAW sendiri. Itu keistimewaan mereka yang pertama. Kedua, kelebihan dua orang dalam masuk awal Islam kan, early masuk Islam. Kita mungkin nak lambat sikit masuk Islam dah, tapi nak taubat lambat lagi kan, lepas dah pencen dah sekian baru jumpa kan, datang Syed Alim you kan, dulu kita kerja sama kan, dari situ. Jadi maksud dia mungkin kita sedar lambat. Dari para sahabat Nabi SAW duduk pada zaman kesusahan, kepayahan, mereka cepat masuk Islam. Ramai yang cepat masuk Islam kerana ditawarkan oleh Nabi SAW sekali je terus masuk Islam. Sekali je Nabi tawarkan terus masuk Islam tanpa sebarang ragu-ragu. Ketiga, kerana apa? Kerana keistimewaan mereka dapat untuk panggil kedudukan hampir dengan Rasulullah SAW, dapat duduk hampir dengan Rasulullah SAW, ataupun dapat kita kata bekerja, beramal ketika zaman Nabi hadir dan dia buat kerja depan Nabi SAW. Itu kita kata benda yang besar, kedudukan itu. Keempat, kelebihan dalam hijrah dan juga membantu Nabi SAW. Itu kita dapat hijrah yang diorang buat kan, bila Nabi suruh pindah, dia pindah tempat dan sebagainya. Kita kadang tahu bahawa kedudukan kita tu duduk satu tempat tadi banyak maksiat, kita akan terus maksiat dan sebagainya. Kena kawan kita asyik ajak kita keluar, kita nak tinggalkan harta kita payah kan, masih lagi sekian dan sebagainya. Tapi para sahabat Nabi suruh hijrah, dia hijrah, tinggalkan habis, tak ada benda tinggal dibawa. Dan juga untuk membantu Rasulullah, bila Rasulullah ajak untuk bantuan, diorang akan datang, labbaik ya Rasulullah. Ini adalah antara benda yang dapat kelebihan pada mereka. Keempat Kelima, penjagaan mereka terhadap syariah. Serta pemeliharaan mereka atau penghafalan mereka akan syariah tadi daripada Rasulullah SAW. Kan diorang hafal benda berkenaan daripada Rasulullah SAW, maka kita kata kedudukan mereka ni sebagai orang yang menjaga syariah dan menghafal syariah daripada Rasulullah SAW adalah benda yang besar kan. Itu kelebihan mereka yang tak dapat pada orang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, penyampaian mereka syariah tadi kepada siapa yang berikut selepas mereka, mana daripada para sahabat tadi kepada tabi'in. Mereka keluar, para sahabat Nabi keluar, pergi berjihad sampai ke Armenia, Azerbaijan, sampai ke pergi ke masuk ke Turki, masuk ke Constantinople kan, Abu Ansari, mana dia sampai ke sana
sampai ke sepadan, pergi ke sampai ke Spanyol. Dahsyat. Mereka keluar pergi ke Afrika, kan? Pergi Afrika buat apa benda kan? Orang kulit hitam, kenapa kita nak kita putih? Tak, pergi juga. Orang keluar untuk menyampaikan agama. So tu kelebihan mereka yang kita dapat. Kita sampai kita lihat mereka bekerja sungguh. Bukan lepas dapat dia Islam tadi dia lepak duduk kat masjid je. Kita dapat Islam kan, saya dapat hidayah. Betul duduk dia dalam masjid. Kan, goyang-goyang kepala. Ya, baik. Dan yang ketujuh, awal mereka dapat awal dalam membelanjakan harta pada awal Islam. Mana Islam terbina dengan apa? Belanja harta mereka yang mulia sekali. Yang kita kata ketika jihad, keluar senjata telaga untuk Rasulullah SAW, kebun untuk Rasulullah SAW, tapak masjid untuk Rasulullah SAW, semua sekali mereka keluar. Mereka nafkah pertama dalam Islam, mereka lah yang keluarkan. Macam kalau kita tahu sekarang macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai sekarang dah berapa tahun dah? 90 tahun lebih kan. Sampai sekarang wakaf Uthman bin Affan masih lagi berjalan. Dekat Madinah masih lagi ada wakaf dia. Maksud dia harta tadi, dia wakaf ni orang banyak orang salah faham. Wakaf ni sebenarnya, wakaf sebenarnya barang tersebut masih lagi milik kita, tetapi manfaat dia kita serah pada orang lain. Contoh macam kita wakafkan kebun, maksud dia hasil kebun tadi orang ambil, tapi harta tu masih lagi milik kita. Jalan tu masih lagi milik kita, nama kita, pondok dan sebagainya. Kalau orang tu tinggalkan dia lah, macam itu masuk wakaf. Orang kita salah faham wakaf ni dia kata kena serah pada pihak tertentu. Tak. Wakaf Quran tu dia wakaf ni, wakaf lah benda yang kekal. Itu masalah orang salah faham orang kita. Pasal ulama bahaskan tentang perkara ni. Wakaf semua benda ke wakaf dengan benda kekal? Wakaf ni sepatutnya benda hartanah. Pasal hartanah tak boleh hilang. Quran boleh terbakar, kapet boleh lusuh. Dekat Ketua Damansara tu, bila ada orang bagi sedekah kapet kan, kemudian tahun berikutnya dapat baru, tu nak buang. Kumpulan pertama yang bagi sedekah tu macam apa nak buang kan. Dan tanya saya, dia kata jangan ustaz, dia kata sinilah. Kalau boleh jual benda berkenaan, jual duit tu tadi masukkan balik kepada masjid. Buat balik benda lain. Cari benda yang kekal. Faham tak? Jangan ambil benda yang tak kekal. So siapa-siapa nafkah benda, nafkah pen habis dah buat. Nafkah kertas makan dia anak-anak. Betul tak? Wakaf kasut lu gam tanggal. Saya wakaf kasut saya. Slipper wakaf putus. Faham tak? The word wakaf, essentially wakaf ni maksud dia hentikan, maksud dia stopkan manfaat tadi pada situ. Maksudnya dia tak jual tak sekian. Bahkan tak boleh tu sebab kenapa nak jual harta wakaf tak boleh. Pasal hak milik tu masih lagi milik orang tu. Orang tu tak lepaskan hak milik sebenarnya. Boleh matilah tu sebab kenapa tak ada siapa boleh cuit benda tu. Dia tak boleh tu, dia kata tak boleh siapa-siapa cuit. Tapi bila zaman kita sekarang ni macam kebun ni, mana hasil kebun tadi serahkan, tapi tanah hasil kebun tadi masih lagi milik dia. So kenapa tak ada siapa boleh jual harta wakaf? Kalau zaman kita sekarang penyagaan. Bila ada orang kata saya akan uruskan wakaf tadi, wakaf penyagaan. Orang tu dia wakafkan duit tak jadi wakaf. Duit ni kita kata kalau dia kata dibeli hartanah, ya. Wakaf ni mesti benda yang kekal, bukan benda yang kalau macam kebun tu, dia wakaf. Ya. Pengurusan tu baik pada hasil. Dia kan hasil kebun tu kan keluar, kemudian nak uruskan, ambil duit situ, kemudian masa sama hasil tadi diagihkan lagi kepada benda kepada tempat sepatutnya. Dari segi asal tanah itu tetap kekal milik orang tersebut. Bluetooth naik sikit, jangan kena butang baju. Okey. Sini kot. Sekejap. Waris tak boleh. Ni masalah dia. Itu kita kata wakaf tu lain. Wakaf ni stop. Essentially tak boleh dah. Dia berhenti kat situ. Tu waris tak boleh masuk campur. Pasal benda ni adalah benda yang kita berikan. Soalnya macam kita hadiah kat orang. Macam saya ada pen, saya bagi pada akak. Saya mati, tak ada orang boleh datang saya nak balik. Tak boleh. Dia beza. Dia pemilikan kekal pada si mati. Manfaat berterusan milik orang tu. dia raya dah sedekah. Tak ada sedekah. Sedekah kita bagi pada orang tu, dia suka hati nak buat apa? Ustaz, dah sampai kiamat dia dapat pahala lah. Iyalah. Sebab kenapa wakaf ni cari hartanah, bukannya cari kapet. Quran bukannya wakaf. Nak wakaf Quran, kenapa? Program tu itu kutip duit nama dia. Ustaz, kalau benda tu dia tukar bisnes daripada kebun dia buat bangunan, masih dapat. Kalau anda kata benda sebut ditukar, contoh macam kebun tadi jual, dibelikan bangunan, kemudian masih lagi wakaf tu berjalan. Ya.
Sebab macam saya kata dengan orang yang kapet dekat masjid Kota Damansara tu, saya kata jual kapet berkenaan, duit itu cari benda yang kekal. Benda kekal yang kena ni. Jangan ni. Pasal orang kan kabut ketika tu. Pihak masjid nak tukarkan kapet, lepas tu orang marah. Marahlah baru setahun pakai. Mana dan satu Ramadan je. Kita kot pakai 2 kali Ramadan. Tak sampai satu Ramadan. Orang semua nak bagi duit pada masjid. Ha? Iyalah, pasal kadang-kadang ada seorang tu, itu kena faham mana tempat kena letak. Wakaf tu macam mana? Wakaf ni bukan macam kita. Wakaf tu, barang itu masih lagi milik orang yang mati tadi. Dia tu sebab tak ada siapa boleh jual, tak boleh diberi, tak boleh dibahagikan, tak boleh diagihkan, tak boleh diwarisi dan sebagainya. Tak diwarisi pun. Wakaf tidak warisi. Pasal dia sama seperti kita bagi barang tu ketika hidup kepada orang lain. Anak kita boleh ambil balik barang tersebut. Saya bagi barang ni pada orang, anak kita boleh ambil barang ni. Tapi yang saya bagi pada orang tu bukannya barang tersebut, manfaat barang itu. Sebab kenapa kalau saya bagi pada dia, dia boleh jual. Faham tak kenapa wakaf tak boleh jual? Pasal dia masih milik saya. Tapi saya bagi pada orang tu manfaat barang tersebut. Sebab kenapa cari barang, bila nak wakaf cari barang benda kekal. Ya, contoh kalau kita kata macam kita buat bangunan. Kata kita nak buat bangunan kan, kita kata Yayasan Taklim buat bangunan. Ini bukan iklan, tapi bagi tahulah. Okey, kadang-kadang Yayasan Taklim buat bangunan. So bangunan itu bila kita kata itu legacy yang kita tinggalkan. Maksud dia benda tadi yayasan tak dijual. Maka kita jadi masuk dalam bangunan tadi, bangunan tu kekal, stick macam tu dan orang pakai. Maksudnya kita teruslah. Bahkan tak boleh jual. Tak boleh dijual benda berkenaan. Tu sebab kena faham betul. Banyak orang salah faham bab wakaf ni. Diorang ingat boleh suka cairkan. Kita cairkan wakaf ni, kita gunakan untuk tempat lain. Pasal kes dia, pasal orang bisnes banyak masuk dalam benda Islamik ni. Orang bisnes ni, dia bisnes minded, dia macam nak kaya lagi. Dia pergi apply benda sama ke dalam tajuk masalah syariah. Jadi masalah, dia cairkan harta wakaf tadi, kemudian dia salurkan tempat lain. Kadang-kadang tak kena pun dengan apa yang dikendaki. Tak boleh, salah. Sebab kenapa wakaf tadi, manfaat harta masih milik si mati atau orang tak mati pun. Kita wakaf boleh hidup pun boleh wakaf, bukan mati boleh wakaf. Dan kena ingat bila nak wakaf tadi, wakaflah ketika tengah sihat, tengah kedekut. Dan nak mati baru nak bagi semua sekali, masalah. Ya, memanglah boleh Allah tak terima, tapi nilai tak samalah. It's not the same. Orang-orang yang keluar macam para sahabat lah, orang yang keluar awal masuk Islam takkan sama dengan orang yang masuk Islam lepas daripada Fathul Makkah. Orang yang awal masuk Islam tadi lebih besar kedudukan dia. Berkadang kita baca hadis yang mana Nabi pernah tegur Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam, tapi ketika Nabi tegur dia, ada kes berkenaan dengan dia cakap something sampai kepada Abu Bakar dan sebagainya, sampai Nabi kata, "Tak, biarkan jangan kacau sahabat-sahabatku." Dia sahabat Nabi juga, tapi Nabi kata, "Kau kacau sahabat aku." Kadang-kadang kalau seorang kamu ni menginfakkan sebesar bukit Uhud emas, besar bukit Uhud emas, takkan sama dengan ni sedekah sahabat Nabi sebanyak ini atau setengah uluran. Dia ulur tangan, dia ambil beras banyak ni, kita sedekah bukit Uhud emas. Takkan sama satu ni para sahabat, satu mud, satu huluran tangan para sahabat. Nabi cakap macam tu pasal orang yang awal masuk Islam tadi lebih tinggi kedudukan dia. Macam juga macam orang yang mewakafkan harta atau bersedekah atau keluarkan infak dan sebagainya ketika tengah sihat dan juga kedekut. Tuh. Bukan, takkan sama dengan orang yang keluarkan ketika tengah nak dah sampai nawa 1-2 baru saya bagi harta saya pada sekian. Takkan sama. Confirm tak sama. Confirm takkan sama. Mesti yang pada yang itu tadi. Bahkan Nabi kata sedekah paling besar itulah dia. Orang yang bersedekah, kamu bersedekah dan keadaan kamu sihat, kamu kedekut, sahihun syahih. Kamu harap nak jadi kaya, kamu takut jadi miskin. Bukanlah sedekah yang besar tu bila kamu dah sampai nyawa kat sini, kena kamu kata untuk si fulan aku bagi sekian, untuk orang aku bagi sekian. Kan kita kata memang kita nak assurance untuk diri kita. Tapi kita kena faham bahawa assurance sebenar adalah akhirat. Kadang kata orang tu, contoh macam kita buat bangunan kan. So as long as bangunan tu tegak, selagi mana orang pakai, selagi itulah kita. Dan kena tengok ya orang yang kita salurkan ke mana. Kalau kita salurkan kemudian dia buat yang anak-anak situ, masalah juga. Kan? Ni sekarang apa macam pulau besar kan. Dan baru ni dia nak tukar pulau besar daripada jadi tempat orang pemujaan kubur, dia nak buat apa majlis maulid pula kat situ. Sama je. Islamic tourism pula benda masalah dia. Islamic tourism pergi ibadat, pergi umrah tu. Ada duit pergi umrah, bukan pergi datang pulau besar pula keliling kubur. Gila apa? Masalah betul kan kadang-kadang orang kita ni. Ini benda salah kita kata. So ini konsep dia. Jadi
kita kata apa wakaf itu maksud dia. Macam Osman bin Affan, dia mati. Orang tak kerajaan Saudi tak boleh cuit. Sebab kenapa tak tercuit? Sebab fahaman wakaf tadi sampai sekarang masih ada faham macam tu. So sampai sekarang berjalan masjid tu, Masjid Nabawi dan sebagainya, duit untuk gajikan penyapu sampah, elektrik dia dan sebagainya. Tak payahlah tuan-tuan saya gatal nak masuk tabung. Tak ada tabung. Ada orang datang pergi ikut umrah. Ustaz, mana tabung masjid? Saya gelak. Saya kata, mana ada kak? Ya, takkan tak ada tabung masjid? Kak, saya kata, kak, kalau setakat bak duit, belakang daripada wakaf Osman tu, beratur orang yang ada duit nak masuk. Kalau menjadi tiang tu jadi duit dia nak bersepah orang nak. Kan? Mana billionaire lain yang tukar-tukar minyak tu bersepah nak masuk. Tapi apa? Pasal yang awal, raja-raja dia dah masuk dulu, ni masuk dulu. Tahu tak? Ini aturan dia, kita kata orang tak ada tabung masjid. Tak payah gatal lah. Habis kuat orang beli Quran. Tu beli Quran pun tak beli yang mahal. Nak beli Quran nak murah pula tu. Kan yang mahal pun RM50, yang biasa kecil tu kan RM50. Tak nak, tapi mahal pula beli RM10. Sampai dah tu keluar kan, hantar masjid luar. Dia letak dalam tu, dia letak dalam masjid tu mesti yang serupa je. Yang hijau tu kan, yang apa, Syetakan Madinah tu. Dia mahal sikit, pegang pun tahu mahal. Ini beli yang murah punya letak. Kejap lagi keluar. Orang kita tak faham. So konsep dia, kita kata macam tadi kan, dalam masalah wakaf ni, wakaf tu maksudnya barang tu masih milik kita. Dia tak ada jual. Masjid tak ada jual, tak boleh hadiahkan, tak boleh berikan. Macam Universiti Azhar kan, dia dapat tanah wakaf yang banyak. Orang mati tu wakafkan. Dia lebih kaya daripada kerajaan Mesir sebenarnya, Universiti Azhar. Tapi itulah kenapa kerajaan Mesir cuba kawal pasal dia nakkan duit Universiti Azhar tadi. Okay, anyway Universiti Azhar, jadi dia orang masalah. Jadi businessman masuk. Businessman dulu sibuk tentang duit, masuk-masuk korang nak, macam mana ni, banyak sangat barang tapi tak boleh pakai. Dia kata, pasal apa? Semuanya wakaf. So diorang start nak cairkan lah untuk benda tersebut. Jadi kita kata kena fikir balik, pasal benda tu bukan masalah kita. Orang tu niat untuk Allah Ta'ala, maka dia bagi untuk benda sekian. Jangan kita kata-kata cairkan, kecuali kita dapat jaminan bahawa dia akan tukar benda yang sama, with equivalent. Mana cairkan, berikan barang yang sama, nilai yang sama untuk apa yang dia nak. Ya. Tapi kadang-kadang kita cairkan, kemudian jadi minyak kereta, minyak motor, bayaran elektrik untuk surau atau masjid. Tak boleh. Beli mentol tak boleh, pasal benda berkenaan tidak kekal. Boleh ganti dengan benda kekal sahaja. Tiles dan sebagainya, dengan syarat jangan tak ada sebarang niat untuk tukar tiles baru. Kadang-kadang orang datang duit, saya ganti semua tiles. Memang ada orang bersepah nak buat yang tu, tapi tak boleh. Sebab kenapa kita kata wakaf itu adalah benda yang maksud dia berhenti kat situ je. Mana pemilikan stop situ. Tak boleh diberi, tak boleh hadiah, tak boleh sekian. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Itu kita kata dekat sini timbul, dia terpaksa cari orang boleh beri fatwa. Boleh. Itu masalah dia. Kena cari orang yang beri fatwa. Boleh. Tak boleh. Sebab pasal tajuk dia sekali macam tadi akak katakan, masalah anak-anak ambil. Anak-anak tak boleh ambil. Pasal apa? Harta wakaf ini dia stop dekat situ. Pasal dia sama seperti saya bagi barang tu ketika saya hidup. Ambil lah barang ni. Okey, saya bagi barang kan. Cuma beza dia bagi, saya serah pada dia, orang tu boleh buat apa saja dia nak. Tapi tak, ni saya bagi manfaat dia. Gunakanlah barang ni selagi mana saya awak hidup. Kalau tidak pun nanti anak awak pakailah. Itu wakaf. Wakaf tadi mungkin pada pelajar tafsir tadi kita tahu yang paling berguna adalah wakaf tadi kepada hak masyarakat lah, atau agama dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada, kita salah faham tentang wakaf tadi. Kita startlah main cair-cairkan duit dan sebagainya. Dan sekali jadi kita Volvo lah, jadi apa. Macam zakat dan sebagainya tak boleh. Zakat pun tak boleh tu. Banyak orang gunakan duit, kata zakat tadi, kita patut kembangkan lagi. Bolehkan benda yang contoh macam laburkan duit zakat. Tak boleh. Sampai benda jadi. Dilaburkan, dijadikan binaan, bangunan dan sebagainya. Siapa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tu buat, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak bukan dia? Masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh, tak ada nyagakan. Sebab kenapa wakaf itu limited, zakat itu limited. Zakat tu keluaran tahunan. Kenapa bukan untuk simpanan? Kan simpan tadi tak jadi apa. Dia berkembang, bukannya macam saya ada 3 bilion zakat simpan. Tak guna. Ya, saya. Kalau anda kata kecuali ratio mungkin dikecilkan berdasar kepada tempoh. Kalau kita keluarkan semua, kita jangkakan contoh macam kemarau akan berlaku, so akan sekian. Jadi kita ratiokan, ratio bagi ikut agihan. Tapi simpan untuk kononnya kod-kod apa-apa jadi tak. Kod-kod. Kod-kod tak boleh, beli kod. Tak boleh. Pengutan zakat lah kena. Itu pulang pada diorang. Diorang ada mufti dan sebagainya. Simpan. Betul?
Nak Pegawai agama datang satu. saya tak cakap apa? Akak cakap. Akak cakap. Okey. Okey, itu yang ketujuh. Ketujuh apa besarnya menafkah apa infak ataupun belanjaan mereka pada Islam. Awal, dioranglah mula-mula sekali menginfakkan. Macam Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, harta dia habis untuk Islam. Kan dia hartawan, seorang yang paling kaya dan sebagainya kan. Tapi kita harta dia Nabi SAW pakai, gunakan untuk dakwah dan sebagainya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana dia berada di Mekah, dia bebaskan beberapa dia bebaskan di kalangan hamba. Tu sampai dia kata Bilal bin Rabah adalah kan apa orang yang mulia kan. Betul dia kata jadi kata yang masyhur di kalangan para sahabat, dia kata Abu Bakar sayyidina. Abu Bakar ni penghulu kita. A'taqa sayyidina. Dia bebaskan penghulu kita, itu Bilal bin Rabah. Bilal tu dibebaskan oleh Abu Bakar. So diorang gunakan duit betul-betul untuk Islam. Jadi kita kalau kita mungkin kita kata kalaulah aku ada, kalau aku ketika hari berkenaan, mungkin kalau kita ada kita lari. Para sahabat buat. Dia buat. Yang kita hari ni sekarang pun ada duit pun nak sedekah kat orang kena kod. Dan orang minta bagi salam je, Assalamualaikum. Yang itu pun kadang-kadang sedekah tu bukan sikit, bukan banyak pun. RM1, RM2, tapi kerana idea apa syaitan datang kata apa, kalau bagi nanti dia minta lagi. Bukan kerja kita. Masalah dia memang Allah Taala janjikan siapa-siapa yang minta kan, bukan kerana hak, bukan hak dia, tapi dia minta juga. Di akhirat nanti macam hadis Nabi nyatakan akan hilang muka ni, tak ada seketul daging pun, sekeping daging pun tak ada. Kerana sebab minta-minta. Itu ada ugutan Allah Taala kepada orang yang meminta. Tak ada ugutan Allah Taala kepada orang yang beri. There's no such thing, kena beri tangkap masuk penjara. Itu sewel nama dia. Brim tu apa? Brim tu ke kerajaan, bukannya sekian. Tak ada masalah lagi. Yang tak layak ambil sama. Jangan ambil kalau tak layak. Jangan ambil. Benda yang kita ambil kerana hak je. Benda yang kita ambil bukan kerana hak, jangan. Kerana dalam tajuk ni memang jadi kes lah. Ada kawan saya cerita, dia kata belah Kajang dan sebagainya, yang dapat brim tu tadi bukannya orang yang tak ada pendapatan. Dia tak ada slip gaji, betul. Dia ada stall niaga, contoh macam apa non muslim yang itu kan, datang anak hantar kita pakai kereta Porsche, kereta sekian, turun kutip-kutip macam tu je. Dia tak kisah. Pasal tanya slip gaji dia tak ada. So bagi Islam kita kata haram. Bagi orang tak faham Islam atau orang yang tak takut dosa dan sebagainya, terpulanglah buatlah. Baik. Sebab kita dalam Islam ni ada satu pengekang. Itu pengekang kita adalah apa? Iman. Tak payahlah masalah kita kata polis jaga ke, orang cek balik ke, penjaga rasuah tanya, tak payah tanya macam tu. The first thing first balik pada iman. Iman kita. Jadi masalah kita, masalah apa? Minta. Jadi ugutan untuk orang minta tanpa hak ada. Ugutan untuk orang beri tanpa hak mana ada. Bagi saya satu dalil. Infak hadis, infak mana ada? Bagi je. Kalau orang tertipu, itu antara dengan Allah Ta'ala. Anda diminta wa ammasaila fala tanhar. Ada orang minta, jangan kamu sergah, jangan kamu marah dia. Bagi je. Yang dia cakap. Kalau soalan, kalau bagi duit tak ada, ni dia duit dah RM3 je dalam poket. Kalau bagi kan kena makan apa? Dia tak kisah bagi. Dia kata tak apa bang, tak maaf lah, saya tak boleh bagi. Ada RM3 je dalam poket. Cakap terus terang. Jangan kita macam tak nak bagi, awak ni sedikit ke bukan. Itu bukan kerja kita. Kadang-kadang kita buang masa. Kalau kita bagi, apa kita bagi untuk infak sampai akhirat, bukan simpan kat dunia. Yang sibuk bertanya buat apa? Walaupun salah orang. Kita Nabi SAW cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang dia nak infakkan. Bahkan ada kata bayar zakat. The first time dia keluarkan, dia kata bagi jatuh kepada seorang apa? Pencuri. Pencuri. Lepas tu bagi keluar-keluar, orang cerita kat pasar, siapalah bodoh sangat bagi pada pencuri. Dia pun kata, Allahumma lakal hamd ya Allah, aku pergi bagi kau bukan pencuri tadi. Aku bagi lagi besok. Second time dia tak nak bagi orang tahu, dia bagi sorok-sorok, dapat seorang pelacur. Lepas tu dia keluar, dia besok bagi, orang kata, siapa yang bodoh sangat, banyak yang miskin, kenapa dia bagi orang tu? So dia diam, dia kata, ya Allah, malakal hamd halal ni. Lepas tu kali ketiga dia bagi, dapat daripada orang kaya. Besok bagi orang, jatuh tangan orang kaya. So Nabi SAW kata, lepas dia keluar besok bagi, tengah orang cakap lagi, kata apalah bagi pada orang kaya. So dia pula kata, ya Allah, itulah aku dapat bagi. Lepas tu dia sangka tak ada faedah, tapi di akhirat dapat balik. Walaupun salah tempat, anda dapat. Yang datang idea kata orang sedikit dan sebagainya, itu kerja Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Masyarakat, polis untuk tangkap, bukan anda. Nanti boleh angkasa gaban, boleh je. Duduk depan tu macam, awak betul ke tidak? Kita boleh jadi, tak ada hal. Tapi bukan kerja kita. Kerja kita adalah Allah Ta'ala bagi kita harta, infakkan. Bagi ilmu,
sampaikan. Bagi tenaga, gunakan. Itulah. Yang kita sibuk berkenaan dengan orang tu sedikit, kalau ni sekian. Awak kerja kebajikan masyarakat ke? Tak kan? Tu pun tak tahulah. Sibuk tu. Tapi saya nampak. Ya kot, orang cerita. Cuba belajar macam tu je. Belajar, jangan ignore berkenaan dengan tajuk. Jangan kita sibuk sangat diri kita tentang benda detail yang kita tak ada kaitan pun. Buat detail, buat makan pelik-pelik sekarang ni. Dia nama WhatsApp ni paling payah. Faham? Jadi macam para sahabat Nabi dulu, infak dia adalah paling besar, paling awal dalam Islam. Yang ke-8, kelebihan para sahabat. Yang ke-8, bahawa setiap kebaikan, kelebihan, ilmu, jihad dan perbuatan-perbuatan yang makruf, yang baik dalam syariah ini, sehingga hari kiamat, kalau sesiapa saja buat, maka habuan para sahabat daripada benda-benda tersebut, kelebihan, ilmu, jihad dan sebagainya, adalah mereka lah orang paling dapat habuan paling besar dan pahala paling cukup. Kerana mereka inilah yang menunjukkan tauladan yang baik daripada dalam perkara-perkara berkenaan. Tauladan, tunjuk pada orang berikutnya cara wuduk Nabi, tunjuk pada orang berikutnya cara Nabi berpuasa, tunjuk pada orang berikutnya cara qiyam Nabi, tunjuk pada orang berikutnya, dan bahkan ajar pada generasi berikutnya macam mana belajar Al-Quran. Bahkan kita kata memang diorang ajarkan macam tu sekali. So para sahabat Nabi SAW, mereka, kalau kita kata apa kita buat sekarang, atau kita belajar hadis ni pun, diorang dapat saham. Kita bincang, para ulama syarah hadis, diorang dapat saham. Semua sekali. Kita cetak buku hadis, orang dapat saham. Bincang tentang agama, orang takut Allah Ta'ala, diorang dapat saham. Anybody, kita cakap saja tentang apa tentang Islam ni, diorang dapat saham. Saham paling besar. Jadi kita takkan siapa ada orang dapat macam ni, kerana mereka dah menunjukkan sunnah-sunnah yang baik, sunnah kebaikan. Dan mereka buka pintu-pintu sunnah tadi dengan menyampaikan pada orang berikutnya. Kalau orang buat style macam tarikat, kan simpan, ni hak kita. Habis orang masuk Islam, nak buat apa lah? Buat apa lah? Kan? Pasal kita kata, kalau kita ikutkan pintu syurga tadi, kita kata ratio syurga neraka berapa? 1:1000. Kalau ikut rasionalnya, jangan ajarkan Islam sangat kat orang. Nanti makin banyak orang belajar Islam, makin kurang ratio dia. Betul? Mana kita kena, kalau kita macam ni, contohnya kita dalam kelas. Okey, 1:1000. Kalau kita buat kelas agama banyak sangat, nanti makin banyak orang layak untuk syurga, kita mungkin terkeluar sama. Kau faham tak? Jadi faham tak? Kalau ikut logik akal, kalau dia buat macam tu, dia simpan agama untuk diri orang saja, biarkan orang sesat asalkan kita masuk syurga. Dia tak ada idea itu. Dia bukan idea itu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam tarekat, dia macam tu. Biar kita sekian, biar orang rosak asal kita baik. Dia ada idea macam tu. Dia ada beza macam tu. Tu sebab kenapa beza berkenaan para sahabat Nabi. Sebab kenapa kita lihat apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang salah, sahabat Nabi tak ada habuan. Mengajar Allah dia terwujud. Para sahabat Nabi tak terlibat. Ajar berkenaan dengan apa yang kita tengok zaman sekarang ni kan, zikir lompat-lompat. Para sahabat Nabi tak terlibat. Sahabat tak terlibat sikit pun. Kan goyang gitu, goyang gini, goyang gitu. Sahabat Nabi tak terlibat. Kita buat apa? Kuliah arwah. Para sahabat Nabi tak terlibat. Nampak tak bersihnya mereka? Tak terlibat dengan benda-benda ni. Kita buat benda khurafat, pergi kubur buat sekian. Para sahabat Nabi tak terlibat. Tak ada terlibat dengan benda berkenaan. Tapi kita buat kebaikan saja. Contoh nak qiyam Ramadan, diorang terlibat. Dia terlibat sebagai orang yang menunjukkan cara kepada kita. Cara puasa dan sebagainya, diorang terlibat mencerita kepada kita cara puasa Nabi SAW. Apa saja, bahkan berkenaan jihad dan sebagainya, dioranglah orang yang menunjuk pada kita jalan berkenaan. Mana siapa lagi? Sebab itu kita kata, nak katakan para sahabat Nabi ni, boleh ada orang zaman kita lagi tinggi sahabat Nabi, masalah. Mimpi dan sebagainya, itu masalah dia. Kita dalam apa? Manhajul Talaqi itu kita akan sampai berkenaan dengan usul-usul tambahan yang dibuat oleh golongan yang sesat antara mimpi. Kan? Mimpi orang je, jadi betul. Orang mimpi je betul. Kan? Memang kita kata dalam hadis Nabi kata bahawa mimpi yang benar itu adalah satu daripada cabang kenabian, dan itulah benda yang tertinggal untuk orang-orang yang beriman sebagai berita gembira mereka. Tapi untuk diri masing-masing sahaja, bukan untuk semua orang. Ada orang dia guna mimpi dia untuk jadikan syariat. Syekh kita ni betul sebab dia mimpi. Tak boleh. Sebab macam kita kata, tak ada habuan. Kalau habuan kebaikan, kita belajar agama, kita nasihatkan orang, kita memaafkan orang. Sahabat Nabi duduk kat situ sebagai orang yang menunjuk pada kita perkara tersebut. Kalau kita buat benda sesat je, pada sahabat Nabi
bersih, bari. Tak ada kaitan. Sebab kenapa bila orang buat benda-benda khurafat, tahyul, bid'ah dan sebagainya, tak boleh dikata sahabat Nabi SAW telah buat. Tak ada. Dia akan kata guru saya buat, tok guru saya buat, onyang guru saya buat. Tapi sahabat Nabi, takkan ada peluang kat situ. Bersihnya mereka daripada benda-benda berkenaan. Jadi mereka buka pintu-pintu kebaikan. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menunjukkan tauladan dalam Islam ni satu tauladan yang baik. Bukan buat sunnah suka hati. Pasal hadis ini datang ketika mana Nabi SAW sabdakan hadis ni. Bila Nabi SAW lihat datang orang daripada kabilah Mudar. Orang bukan kabilah Mudar ni, diorang ni asalnya tu dalam tajuk ni juga lihat bagaimana orang tu yang bukan Islam kalau minta tolong pun Nabi bertolong. Sebab kabilah Mudar ni terkenal sebagai perompak. Jadi antara kabilah terakhir masuk Islam. Ada Ghatafan, Hawazin, Mudar. Yang ada kisah berkenaan dengan satu kabilah ni datang jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, kami tak jumpa kau kecuali bulan haram je. Di antara kami dengan korang ni ada kabilah Mudar. Siapa lintas dia rompak. So kami datang bulan haram, dia tak kacau. Okey, jadi kabilah Mudar ni datang, baju tak ada, pakaian dah nak habis dan sebagainya, cumpang-camping, kurus. Nabi mengalir air mata tengok diorang. Nabi suruh para sahabat kumpulkan harta untuk bagi diorang. So kumpullah seorang sikit. Nabi muram muka Nabi pasal sikit. Dia datang seorang lelaki bawa barang sampai macam nak roboh bahu. Dia letak kat situ. Kemudian orang ramai pun seorang dia tunjuk je. Pun semua orang ramai pun tengok dia banyak, dia pun banyak. Akhirnya semua sekali letak banyak. Sampai Nabi SAW pun gembira. Ketika gembira telah Nabi SAW menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Bukannya maksud dia buat zikir baru, tak. Ya, saya faham Zikir bukan zikir baru, bukannya bagi apa cara goyang badan yang baru untuk zikir, tak ada. Selawat baru, tak ada. Yang dimaksudkan oleh Nabi sunnah yang baik ni adalah apa? Cara untuk apa? Dia ditunjukkan tauladan. Contoh macam kita kata dia berpuasa. Orang dengar dia berpuasa, orang tu ikut berpuasa. Itu tauladan dia. Contoh macam orang tu datang pada kelas agama, dia ikut datang kelas agama. Itu sebenar. Yang kita panggil apa? Sunnah yang baik. Awak gimana pergi belah ni? Kalau kita, awak gimana? Pergi wayang. Sunnatan sayyiatan lah pula. Apa ke datang balik yayasan taklim kita pergi wayang pula? Tak apa, Sadli tak tahu kan. Kau tahu saja je. Memanglah saya kata. Tapi secara asalnya faham tak? Konsep berkenaan sunnah yang baik tadi yang Nabi SAW sebut adalah ketika datang lelaki tadi bawa letak. Diorang ni adalah orang yang pertama. Contoh macam para sahabat yang contoh macam lelaki yang Nabi, dia masuk Islam, baru masuk Islam, tak ada solat lagi. Dia pegang tamar. Nak kunyah-kunyah tamar tadi. Lepas tu Nabi kata, marilah kepada syurga. Dia kata, Rasulullah, apa benda aku dapat? Dia kata syurga. Dia kata untungnya. Dia buang tamar tu. Lama kalau nak tunggu makan tamar dia buang habis, lambat nak masuk syurga. Dia buang, dia pergi rempuh musuh seseorang. Dia tempur musuh seseorang. Dengan sebab itu kita kata, dia pun menunjukkan tauladan yang baik. Maksudnya dia tak ada takutkan berkenaan dengan kematian. Kerana syurga itu adalah benar. So bila ada orang tunjukkan jihad itu adalah sekian, setiap orang yang lihat dia dapat saham. Untuk berkata yang dapat lihat dan tiru orang berkenaan, dia saham. Contohnya kita nampak orang tu anak dia kita hantar hafal Quran dan tak ada masalah. Kita pun terikut sama untuk hantar anak kita hafal Quran. Kan cucu kita hantar hafal Quran. Kadang-kadang kita takut, tak dulu UPSR tak ada tu Haji. Tak bimbang kan. PMR tak ada dah. So tak ada masalah. So hantar anak kita hafal Quran dan sebagainya. Biar tak tahu Baba Black Sheep Have You Any Wool tu, asalkan tahu Quran. Padahal orang banyak sibuk kan. Anak kau tahu lagu apa? Anak aku Baba Black Sheep. Kau? Anak aku apa kan? Apa the wheel apa? The wheel of the bus turn round and round and round and round. Itu dah budak tu hafal round and round. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kesian. Saya budak tu aset. Kita kata kita mati nanti budak ni adalah aset kita untuk pahala. Selain daripada apa tanah kita sedekahkan, pokok kita tanam ke, ini aset. Kita tinggalkan macam tu. Kesianlah. Tapi bila kita tunjukkan, kita nasihatkan, betul, orang ikut. Ini sunnatan hasanatan. Memang benda tu dah baik dalam Islam, tapi kita tunjukkan yang lebih elok, lebih bagus. Bukan zikir baru, bukan amalan baru, tapi apa? Mengajak orang untuk buat teladan yang baik. Tinggalkan yang buruk, buat yang baik. Jadi Nabi kata, barang siapa yang sanna menunjukkan tauladan fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, tauladan yang baik, kana lahu ajruha, adalah dapat untuk dia, jadi untuk dia ni pahala tauladan baik berkenaan. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala siapa beramal dengan ajaran tersebut sehingga hari kiamat. Maksud dia tunjukkan tauladan tadi, siapa ikut? Sahabat Nabi yang mula-mula letak tadi tu,
cerita kisah tentang dia letak tadi, kita dengar, kita terkeluar duit kita juga, dia dapat saham. Kan dia letak kan, dia letak kan kita ada jam ni, sayang jam. Tapi kalau sekian-sekian benda tergerak kita. Kita tengok kisah hadis sahabat Nabi tadi, dia letakkan barang kesayangan dia dan sebagainya. Macam Nabi kata, jadi perbuatan mereka itu menyebabkan kita tergerak untuk ni. Maka itulah menjadikan apa? Kita buat, tiru dia, dapat lagi ganjaran. Itu maksud sunnah ini. Jadi para sahabat orang paling dapat ganjaran paling besar dalam perkara ni. Dan tidak syak bahawa mereka dahulu yang meletakkan segala tauladan-tauladan yang baik dalam Islam. Memang tak ada siapa lain yang mampu, kita kata, mereka. Dan mereka telah mendahului dalam segala perkara-perkara kemuliaan. Dan kalau dikirakan kemuliaan mereka dan diperjelaskan ciri-ciri para sahabat, percaya kalau dihitung berkenaan, pasti akan berjilid-jilid buku menceritakan benda tersebut. Dan saya lemah mata kita untuk meneliti semua sekali dengan kisah-kisah mereka kalau nak dikumpulkan semua sekali. Tapi kita kata itulah ini. Jadi daripada kisah kita sebut tadi, dengan 8 perkara tentang para sahabat Nabi punya kelebihan ni, kita kata secara keseluruhan baginda Sallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bazzar. Al-Bazzar, dalam hadis Imam Bazzar, hadis nombor 2763. Okay, dalam hadis berkenaan, Nabi SAW bersabda, Innallaha ikhtara ashabi 'alal alamin. Allah Taala telah pilih sahabat-sahabatku, pendamping-pendampingku ke atas alam. Siwan nabiyyin wal mursalin. Kecuali para nabi juga para rasul saja yang lebih tinggi. Ya. Waqtara min ashabi arba'ah. Dan dipilih pada sahabat-sahabatku ada 4, yakni Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Faja'alahum ashabi, maka Allah jadikan mereka ni adalah pendamping-pendampingku. Mana orang yang mendampingi Rasulullah SAW yang ke depan, bila Rasulullah SAW nak apa, diorang antara orang yang memula sekali akan. Dan semua orang kenal kelebihan. Mana semua para sahabat tahu kelebihan Abu Bakar, kelebihan Umar, kelebihan Ali dan juga Uthman. Semua mereka ni dilebihkan oleh Rasulullah SAW dengan kedudukan yang besar. Dan mereka ni adalah orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan dengan sebab itu kita kata, setiap kali mana kita nak beramal atau kita nak dapatkan syurga Allah Ta'ala, para sahabat Nabi punya kedudukan tu tengok. Dan ini kenapa para ulama dalam belajar fiqh dia akan refer dalam beramal, tengok sahabat Nabi buat apa. Bukan hanya setakat hadis itu datang sahih buat, tak. Tengok sahabat Nabi faham macam mana. Yang ni banyak kadang kita yang belajar sunnah ni tertinggal. Tak tengok sahabat Nabi buat apa. Para sahabat Nabi ni adalah penjelas bagi sunnah. Diorang orang pertama yang beramal dengan sunnah. Bahkan kita nak tolak orang buat bid'ah pun kena duduk dengan para sahabat. Kalau setakat pegang dalil saja boleh manipulate, orang boleh reka-reka suka hati. Tapi bila kita kata sahabat Nabi buat ke tidak, maka orang kesangkut. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan dalam Quran, surah At-Taubah, Allah Ta'ala berikan lepas daripada Allah Ta'ala beri surah Al-Imran, dan surah Al-Imran Allah Ta'ala terangkan berkenaan tajuk ikut Nabi sebagai jalan untuk kita dapat cinta Allah dan juga keampunan Allah Ta'ala. Tapi kena untuk ikut para sahabat juga ada nilai. Maka Allah sebut surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala nyatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang mula yang awal-awal itu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dia kena muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, orang ikut mereka dengan baik. Ikut para sahabat tadi, yang muhajirin tadi, yang ansar tadi, ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni radhiyallahu anhum. Bukan sahabat saja, kita masuk sama. Bukan setakat tabi'in yang jumpa sahabat, orang yang ikut sahabat dengan baik. Semua sekali, hatta hari kiamat. Orang-orang ni radhiyallahu anhum, Allah redha terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka redha terhadap Allah Ta'ala. Wa addalahum jannatin, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka ni syurga. Sampai habis ayat berkenaan, maksudnya Allah Ta'ala terangkan kat situ, untuk redha Allah dan juga syurga Allah, anda kena follow para sahabat. So jadi kita kata macam bila kita baca hadis yang datang ni, adakah maksud dia bila Nabi kata saudaraku lebih saudara Nabi dengan sahabat Nabi, saudara itu lebih baik atau lebih mulia? Ada para ulama pendapat itu, tapi pendapat tadi tidak benar, tidaklah kuat tak kuat. Pasal para sahabat Nabi ni mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi nyatakan fi ashabi kulluhum khair, pada sahabat-sahabatku semua sekali ada kebaikan. Demikian juga Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 3673, dan Muslim hadis nombor 2541. Okay, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata apa? Ittaqullaha fi ashabi, bimbanglah kamu, takutlah kamu terhadap Allah Ta'ala berkenaan sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, jika menginfakkan, membelanjakan
seseorang kamu ni seperti bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud. Okey, ma balagha mudda ahadihim, takkan sampai, takkan mencecah nilai satu huluran seorang mereka, wala nasifahu, dan tak ada setengah huluran. Mana setengah aje. Dia bagi makanan sebanyak ni, beras ke gandum ke sebagainya, para sahabat angkat macam ni. Kita hantar bukit Uhud punya emas besar, tak dapat lagi setanding dengan nilai berkenaan. So itu sebab kenapa besar tajuk sahabat Nabi ni. Dan demikianlah dan madailah itu, daripada itu semua pujian Allah Ta'ala, macam kita baca dalam Al-Quran yang kita baca tadi, surah Taubah tadi, yang mana melebihkan para sahabat ni secara keseluruhan dan secara terperinci. Ada yang Allah Ta'ala letak macam ayat yang tentang Muhajir Ansar tadi secara keseluruhan lah. Ada juga Allah Ta'ala letakkan berkenaan dengan mereka ketika berjanji dengan Rasulullah SAW di bawah pokok di Hudaibiyah. Pun Allah Ta'ala kata redha terhadap mereka, radhiyallahu anhum. So golongan para sahabat ni adalah golongan itu. So kita kata kita ni saudara Rasulullah SAW. Betul, kita boleh rasakan kita macam payah sebenarnya nak beriman tanpa lihat. Tak nampak Nabi Nabi banyakkan air sedikit, tak nampak Nabi banyakkan makanan sedikit, tak nampak Nabi turunkan Nabi doa Allah Ta'ala hujan turun seminggu kan, tak berhenti-henti. Tak nampak berkenaan dengan Nabi SAW SAW kemudian malaikat turun membantu dalam peperangan, tak nampak. Tapi dalam masa yang sama, inilah kita kata payah. Jadi kalau kita dapat beriman betul, kita dahsyat. Tapi dahsyat kita tak akan sampai dengan para sahabat. Terima macam tu je. Itu ada kelebihan Allah Ta'ala beri kepada mereka. Mereka ada jalan mereka, Allah Ta'ala berikan dah, kita ada jalan kita. Tapi secara asasnya kita tak akan lebih daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham Nah, dan juga sama ada Allah Ta'ala dan juga kelebihan mereka ni sama ada Allah Ta'ala letakkan secara orang perseorangan ataupun secara rambang random. Okey, tidak terhasil perkara-perkara berkenaan kepada siapa-siapa selepas para sahabat. Okey. Adapun pendalilan orang yang mencanggahi perkara tersebut dengan sabda baginda ikhwanana tu, saudara kita tu, maka tak ada hujah dalam perkara tersebut, kerana para sahabat Nabi SAW terhasil untuk mereka persaudaraan dengan Rasulullah SAW dengan lebih kuat lagi. Ikutkan diorang kan, bila Allah kata innamal mu'minuna ikhwah, diorang masuk awal sebelum kita. Dia ada first one, kita baru masuk, diorang masuk awal lagi. Okey, kerana dia adalah persaudaraan keyakinan yang umum. Para sahabat ni dengan khusus campur iman dengan apa? Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dah, kita iman, tapi dia dapat apa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dengan sebab itu kita kata bila orang tu nak cari syariah punya kefahaman dan sebagainya, mestilah dia tengok para sahabat Nabi SAW. Sebab orang yang buat bid'ah dan sebagainya tak boleh tunjuk pada sahabat Nabi. Dia mesti lari. Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi aku, my generation. Kemudian orang lepas mereka. Kemudian, ya sahih, hadis yang sahih. Kemudian orang lepas mereka. Maksud dia generasi, the best generation is mine. So sebab kenapa bila orang tu nak tahu dia salah ke betul beramal Islam, tengok sahabat Nabi. Jangan tengoklah kita kata tapi imam tu besar, serban dia macam keliling terbang. Masih tak boleh jadi alasan. Tak pasal banyak orang macam tu, dia nampak serban besar je macam sekian kan. Lepas tu ustaz-ustaz datang yang taklim ni tak ada pakai selempang pula. Cakap macam garang nak marah orang. Kan? Kalau yang guru-guru yang tu pakai serban, kita mestilah kan. Kita orang macam kan. Inilah Islam sebenar. Ni ustaz ni asyik marah aje. Lepas tu marah kerajaan lah, marah orang inilah sebagainya. Ustaz ni tak bagus, ustaz yang gini-gini tu bagus. Itu masalah kita. Sometimes ada masalah masyarakat kita ni, dia nak orang tegur dia dengan baik je. Padahal dia tahu dah teguran baik tak jalan-jalan. Nak tegur rotan je. Kan? Cakap baik-baik tak dengar dah. Maka kadang-kadang teguran yang keras perlu dia sampaikan. Dan manusia tadi dia pilih-pilih. Kan nak pilih jalan mana. As long as dia ikut. Bukan masalah dia kata macam tak suka ustaz ni, dia marah aku. Soalan sekarang ni awak tukar tak perangai. Yelah saya tahu saya salah, tapi saya tak suka ustaz tu. Janganlah alasan ustaz tu. Kan? Saya tahu saya salah tapi ustaz tu dia garang sangat. Itu kan alasan. Kan? Bahkan kita kata ustaz tu sesat ke tak sesat ke sebagainya, bukan tajuk dia. Anda terlibat dengan diri anda masing-masing. Benda betul dengar, ikut. Bukannya benda betul anda lawan juga. Macam ada kes itu. Siapa tak ustaz? Dia hantar dalam WhatsApp. Dia kata apa? Jangan salah tulis alhamdulillah. Salah tulis alhamdulillah jadi jadi dulillah tu jadi nama setan dia kata. Sebenarnya benda tajuk nama setan dalam surah Al-Fatihah ataupun dia kata ada 7 nama setan. Salah baca jadi nama setan. Benda tu bukan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan benda tu datang daripada kitab tajwid Syiah.
Cuma dulu, kebetulan dulu pernah dinukilkan oleh Mufti Kedah. Jadi ada orang-orang zaman berkenaan duk nukilkan. Kemudian orang berikutnya datang dengar tok guru dia kata macam tu, dia orang pun pakai lagi. Salah baca jadi setan. Macam tu. Sedangkan kita tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah pun kata, tak ada hadis datang kata siapa baca Quran salah masuk neraka. No hadis at all. Bahkan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata barang siapa baca Quran mahir atau siapa hafal Quran, baca Quran, maka bacaan dia bersama para malaikat. Malaikat mengiringi bacaan dia. Barang siapa baca Quran, ya tak, ya tak kak, masa dia baca tergagap-gagap, kan? Tergagap-gagap dia baca, dia dapat 2 pahala. Bukan Nabi kata, oh, untuknya neraka. Tak ada. So kenapa anda gagap pun baca? Tapi jangan baca. Kalau salah sebut nanti, tak ikut tarannum, waras dan sebagainya, awak kena. Apa hal? Baca Quran gagap pun dapat anda dapat 2 pahala. Pahala kepayahan, pahala bacaan. Tapi janganlah pula bangangkan diri. Bangangkan diri. Tak nak belajar. Kenapa tak nak belajar baca Quran? Ustaz, kalau belajar nanti setakat baca dengan malaikat je. Ya ini kalau dia dapat 2 pahala. Salah. Maksud dengan malaikat tu lagi betul. Yang ini kita kata, maksud dia janganlah bila anda gagap sekalipun baca Quran, berhenti baca. Jangan bagi alasan kata kalau salah baca masuk neraka. Siapa kata? Semuanya rekaan semata-mata. Satu part kita nampak macam niat baik. Niat baiklah Quran Syiah tadi kata apa? Salah baca Quran jadi nama setan. So orang akan baiki bacaan. Itu part yang kita baik sangka. Cuba buruk sangka sikit. Dengan cara tersebut, apa jadi? Orang tak baca Quran langsung. So dia pun tepuk tangan. Lepas tu dia tukar Quran baru pun kita tak tahu. Sebab apa? Tak pernah baca. Tak pernah baca. Dan kenapa? Elok dan kita pandai baca Quran, diorang dah cuba ceritakan bohong dah. Kita baca-baca, tak tahu pun salah. Tapi kalau kita sering baca, walaupun kita gagap dan sebagainya, kalau dia kata kita sering dengar satu-satu ayat Quran ataupun kita sering baca, kita tahu salah ke tidak. Maka dia sebut janggal pun, walaupun kita hafal Quran, imam tu baca ghairil maghdubi alaikum. Ada rasa tak macam Assalamualaikum pula. Kan? Dia akan automatik. Jadi dengan sebab itu kita kata niat baik, tapi teguran salah. Tapi last sekali kan yang ustaz ni dia kata apa? Dia eksesif dalam bercerita tentang nama setan dalam Fatihah tu. Dia sebut alhamdulillah salah, jadi segala puji bagi setan dan nama dulillah kan. Jadi last sekali kan dia hantar. Lepas tu dia tambah sikit, dia kata kalau salah tu alhamdu tu kalau salah sebut jadi lembu pencen. Lembu pencen lembu pencen bagi saya hantar kat saya. Ada orang bagi saya pun tolong jawabkan. Kadang-kadang rajin juga boleh sini saya jawab. Saya pun letak dalam kurungan alhamdu. Tunjuk mana satu lembu pencen. Mana perkataan lembu tu, nak tengok. Kan kita tahu bahasa Arab kan. Kan orang yang biasa pun setahu aku lembu Baqarah. Mana pula alhamdu. Mana satu? Mana kalimah lembu pencen? Mana satu nak tunjuk? Tapi lepas tu dia kata bila kita tegur tu dia marah. Orang tu tanyalah, orang tanya dengan dia, last sekali dia malu keluar daripada grup. Keluar grup, tapi dah masa-masa tak puas hati lah. Lepas tu dia pasal dia tak jawab dengan saya direct. Dia perantara tau. Ada orang lain tu nukil, orang tu ambil jawapan saya, bantai balik kat dia. Jadi sekali dia duduk dengan orang tu. Jadi kali berapa tu dia kirim orang tu satu mesej lah. Dia kata melentur buluh biar dia lebungnya. Ni lah masalah bila tak lentur awal-awal. Jadi macam ni dan sebagainya. Mana tidak ikut acuan sebenar. Dia cakap itulah. Jadi saya pun jawab lah lentur buluh. Orang tu hantar saya pun terus jawab balik. Jadi jawapan saya kata kalau lentur buluh ikut acuan siapa? Saya kata kalau acuan salah lah. Macam Ibrahim AS, keluarga dia acukan dia ataupun lentur dia untuk sembah berhala. Dia tak buat. Mana ikutkan kaum dia ketika tu percaya berhala. Takkan kita ikut semua orang yang ramai yang salah, walaupun itu atuk nenek kita. Kan bila Ibrahim kata apa berhala-berhala ni kamu sembah, dia kata kami dapati atuk nenek kami berhalanya bersembah. Jadi takkan kita nak terima macam tu, saya kata. Dia tegur. Lepas tu dia marah lah. Kadang-kadang lah masalah yang manusia ni kena degil. Benda yang salah lah. Benda-benda betul-betul. Jadi pasal sahabat Nabi ni adalah tempat utama sebenarnya. Kalau dia kata orang tu nak tahu betul ke salah, tengok sahabat Nabi. Sebab itu dia kata tak ada siapa dapat lebih daripada para sahabat Nabi SAW. Okey. Lepas tu dia kata, bila Nabi kata antum ashabi ikhwanuna, saudara-saudara kita alladzi lam ya'tu ba'du, yang belum datang lagi.
Dia macam kita baca bahasa Arab, kita nak kata ma akaltu ba'du. Itu maksud belum makan lagi. Kalau dah makan, kalau tak makan lagi ma akaltu. Bukan ni. Kalau nak untuk lagi tu ba'du kena ada. If somebody ask you, have you eat kan? Not yet kan? Not yet tu kena ada ba'du. Kalau kita kata ma akaltu, saya tak makan, you just deny pernyataan tersebut. Tapi kalau kita kata belum makan lagi, perkataan ba'du itu ada. Amal ba'du sesudah itu. Jangan samakan pula, ini tempat lain lah. Ni pun ini kita bincang tentang tajuk ni. Macam kalau kita buat ayat, if you want to say, dah makan ke belum? Belum lagi. You have to say ma akaltu ba'du, ma jalastu ba'du, ma katabtu ba'du, ma qara'tu ba'du. Mana ba'du tadi belum lagi. Lagi ada kat situ belum lagi Jadi apa, ikhwanuna allazi lam ya'tu ba'du. Mana saudara kita adalah orang yang tak datang lagi. Kamu ni pendamping aku, saudara kita ni adalah orang yang tak datang lagi. Faqalu, mereka pun berkata, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah sallam? Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Dia kata, macam mana engkau akan kenal sesiapa yang belum lagi datang dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Kan dia tak datang lagi, macam mana kau kenal? Tak rupa dia macam mana kan? Tak bangsa macam mana kau kenal mereka ni umat kau? Maka Rasulullah SAW pun nyatakan. Faqala, baginda bersabda, ara'aita, adakah kamu lihat? Don't you see? Anna rajulan, kalau seorang lelaki, bahawa seorang lelaki tu lahu khailun ghairu muhajjalah. Mana ada unta, ada kuda-kuda yang ghurrun muhajjalatun. Mana bertumpuk putih di kepala, bergelang-gelang putih kaki, di kaki dan juga depan dan juga belakang dia. Mana kalau ada orang macam tu yang kamu dapat lihat, baina zahrai khayl buhmin ala ya'rifu khaylahu, dia ada yang berada di tengah-tengah kuda yang gelap hitam, dan kuda dia ada tumpuk-tumpuk tadi. Ala ya'rifu khaylahu, boleh tak dikenal kuda dia? Mana kuda orang lain yang ada kat situ semua hitam penuh, gelap dan sebagainya. Kuda dia ada tumpuk putih di kepala dan juga di belah kaki dia ada belang-belang putih. Boleh tak dikenal kuda daripada antara kuda-kuda yang banyak tadi? Qalu bala ya Rasulullah. Dia kata bahkan ya Rasulullah. Mana mereka memang dia akan kenal. Memang dia akan kenal kuda dia daripada tengah-tengah kuda-kuda yang lain. Memang kita kata itu adalah di antara kedudukan kedudukan mereka tu. Memang dia akan kenal. Okey. Maka Nabi pun kata, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'. Maka sungguhnya mereka, itu umat aku ni, akan datang bertumpuk putih atau bercahaya putih di kepala dan juga bercahaya putih di tangan dan kaki daripada kesan wuduk, kerana wuduk. Wa ana faratuhum al-haudi, dan aku akan mendahului mereka kepada telaga. Mana telaga tu Nabi sampai dulu. Nabi SAW menyatakan mana akan kenal. Ala, Nabi kata ketahuilah, la yuzadanna, pasti akan disekat, pasti akan dihalang, rijalun, orang-orang tertentu. Ada lelaki-lelaki, bukan lelaki perempuan bersama. Dia kata lelaki je kena ustaz. Tak, bila sebutnya itu maksud dia orang-orang tertentu, maksud dia. An haudi, daripada telagaku. Kama yuzadul ba'irud dal, macam mana disekat atau dihalau, diusir unta yang sesat. Macam kita bagi unta kita makan, datang unta orang lain datang, mestilah kita kan halau unta orang tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan ketika mana datang ke telaga ni sebelum sirat, tentang sirat, mana akan minum dahulu umat ini. Maka Nabi SAW menyatakan ketika itu ada orang yang akan disekat. Macam mana disekatnya unta yang sesat, dia datang kepada tempat minum orang-orang tentu. Unadihim, Nabi kata aku panggil mereka, aku akan panggil mereka, ajak mereka. Tapi unadihim ala halumma, Nabi kata sini ta'alau, mari. Jadi Nabi SAW nak minum dan lepas tu dia akan terus jalan ke sirat. Dan kita kata benda tu untuk permulaan, mulanya bergerak di atas sirat, itu tempat di mana diorang akan minum air dahulu lepas hisap. Ini adalah lepas hisap, macam kita baca itu dan Kitabul Iman. Haud ini adalah tempat sebelum daripada sirat, selepas daripada hisap. Lepas kena hisap, siapa-siapa yang lepas daripada hisap berjalan, start dekat situ, maka dia akan diberikan ni, dia panggil untuk diberikan. Okey. Maka ketika itu dipanggil mereka dan memang dapat dan memang dikata dalam Quran dan hadis Nabi, dia kata halumma ni memang ada. Halumma, mari. Ya halumma, mari, come. Dia dalam bahasa Arab dia ada bukan kata kerja. Dia
kata nama perintah. Macam amin kan? Amin, dia bukannya kata kerja. So tak ada tasrif. Amin, amin, amin kalau kepada lelaki, pada perempuan sama je. Amin. Amin maksud dia makbulkanlah. Macam halumma ni marilah. Dia tak ada halumma lelaki, halumma perempuan. Kalau dia kata kerja, kata perintah, kata kerja perintah, kita ada untuk lelaki perempuan. Contoh macam pada lelaki kum, pada perempuan kumi. Dia tasrif. Yang ini tak tasrif. The words just macam adoi. Macam kita panggil orang, "Oi." Kan ada hoi lelaki, hoi perempuan. Tak ada kan? Sama je. Jadi macam tu juga kalimah ini yang kita panggil halumma ni, dia kata isim fi'il, isim fi'il amar. Dia panggil isim fi'il amar. Ni kalau belajar grammar, dia ada tajuk ni. Berkenaan isim fi'il. Bukan isim fi'il. Isim tapi kata kerja. Macam inilah, macam ni. Dia maksud dia ta'al, mari. Okey? Macam dalam kisah Yusuf, hayhat. Hayhata, jauhlah, jauhlah. Mana ada hayhata, hayhati, hayhatu, tak boleh terjemahkan. You cannot tasrif. Faham Dia kata ala halumma, ala halumma. Fayuqalu, maka dikatakan kepada baginda SAW, yang pakai para ulama menyatakan yang berkata ni adalah para malaikat lah. Ketika mana mereka disekat, Nabi panggil tapi mereka disekat. Maka ketika itu para malaikat berkata, kita berhenti sini, wallahu a'lam. Berhentilah sini, wallahu a'lam. Tak boleh 47, lewat dah. Katakan Zuhur awal sekarang. Okey. Baik, berhenti kat sini. Nanti sambunglah. Okey, nanti sambung. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.